divergence dan tak break atas ni, ini akan berlaku. Faham? Sekali lagi, sekiranya ini tanpa divergence, apa maksudnya tanpa divergence? Faham tak kenapa saya gunakan divergence? Divergence datang dengan momentum. Divergence berlaku disebabkan, yes, exactly. Yeah. Divergence berlaku sebab momentum dalam wave 3. Sebab itu kita nampak wave 5 ada divergence. Ada momentum. Sekiranya tak ada divergence, dalam move sebelum tu tak ada momentum. Jadi kita dia kalau ini wave, ini pun berakhir tanpa divergence, dalam 3 wave kita akan nampak satu lagi kejatuhan dekat pasaran saham, that will be the equal leg of ini. Kalau itu berlaku, that will be the equal leg of ini. Maksudnya dia akan jatuh sampai kat sini. If that happen. Okay, and that will complete this correction sebelum market rally balik. Gambaran besar dia, that will complete. Kita sedang correcting this whole structure. Tetapi sekiranya dia break, then kita akan ada sekiranya ini ada divergence, maksudnya dalam sini kita ada 5 wave. Kita dapat 1, 2, 3, 4 dan 5. Faham? Belum ada. Kita nak tengok this leg apabila USD JPY buat atas ni. Kalau USD JPY break atas ni, ini kemungkinan akan ada divergence. Faham? Ni kita dalam sikit. Saya nak masukkan benda ni tapi slow. Ni penting tau. Kalau USD buat kat sini dan dia ada divergence kat sini, kalau itu berlaku, apa akan jadi dekat pasaran saham? Kita betul-betul cantik sekarang ni. Kalau ini berakhir dengan 5 wave, apa akan jadi kat pasaran saham? Anyone? Pasaran saham will be datang dengan momentum. JPY lemah. Boleh? Come with momentum. Ni slow. Saya masukkan ini adalah apa yang saya sentuh dalam sequence 3 wave, 5 wave, 3 wave, 5 wave. Sebelum saya lanjutkan yang itu, I want to explain to you guys benda ni. Okay. Kalau kita ada uptrend. Okay. Uptrend. Lepas tu dalam 5 wave, kita ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Okay. This wave, penurunan yang ini, adakah dia buyer market atau seller market? Structure ini sahaja. Dalam structure ini sahaja. Adakah dia buyer market atau seller market? Okay. This is your seller market. Sebab dia 5 wave. Ini seller. Okay. Dan kita expect 3 wave bounce. 3 wave bounce. Okay. Dan break atas ini, structure kita remain selling. Dalam bounce yang ini, ini buyer market ke seller market? Masih seller. Sebab dia masih 3 wave. Faham kan? Boleh ya? Okey. Sekarang ni dia jatuh 5 wave.
Dia jatuh 5 wave ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okey. Dalam pergerakan ini, buyer market ke seller market? Ini masih seller market. Okey. Tetapi dalam gambaran yang besar, dalam gambaran yang besar, ini adalah konsep sequence. Ini satu wave. Dalam gambaran yang besar, ini adalah ini adalah 5 wave masih. Dalam gambaran yang besar, ini adalah 1, 2 dan 3. Dalam gambaran yang besar. So this whole thing, buyer market ke seller market? Dalam yang besar. Ini adalah masih buyer market ya. Konsep ni nobody will show you dalam kalau cerita Elliott Wave. Tak ada. Anda carilah buku sebab buku dia belum dipublish. Buku dia saya yang buat. Sabar. Dia tak ada. Buku dia saya yang buat. Tak ada orang cerita. Tak akan ada orang cerita. Dia tak break bawah ini. Ini masih lagi uptrend. Faham? Ini the whole thing adalah uptrend. Cumanya kita akan trade sekiranya this part, kalau ini cuma kalau chart ni baru start kalau instrumen tu baru mula. Pada waktu ini ada trend tak? Soalan saya. Pada waktu ini ada trend tak pada waktu ni? Belum. Tak ada lagi ya. Trend cuma wujud apabila dia break out ini. Okey, dia cuma wujud apabila kita ada low, high, higher low dan higher high confirm. Break out daripada this one. Faham? Ini konsep asas dalam Elliott Wave dan juga dalam Dow Theory. Okey, selagi kita tak ada lagi trend. Dan sebab itu saya duk ulang. Anda nak trade yang ini daripada high kat sini, dia kena break out satu resistance di belakang. Yang 5 wave ni kena break out satu resistance yang belakang, membuat higher high. Membuat higher high. Kalau daripada low, anda buka chart dan anda tengah nampak ini dan anda terlepas entry, anda tak entry. Anda tunggu, tapi kalau dia buat daripada, katalah chart ni macam ni dan dia break out high. Di sini kita ada dia break out, dan ini anda boleh trade. Faham? Okey, balik kepada cerita kita yang atas ni. Cerita kita yang sekiranya ini datang dengan divergence dan kita tahu ini 5 wave. Pada waktu ini kita trip dia dan kita nak long dia. Boleh tak kita nak trade dia? Pada waktu ni untuk USD, nampak tak? Dia tak ada higher high. Unless dia break atas ini.
Ni satu-satu saya tunjukkan macam mana anda nak analisa market berdasarkan sequence. Apa anda nak tengok? Tengok kepada this move. Ingat, USD JPY strong sebab either USD strong or JPY weak. Okey, ini sebab kalau ini dia dengan divergence, dia sama ada USD strong ataupun JPY weak. Next step yang anda nak buat kalau ini berlaku, anda tengok kepada dolar. Anda nak tengok whether that move, kalau ini naik, the idea is USD naik. Yen pair lepas ni saya cerita. Anda nak tengok dalam keadaan ini, kalau ini berlaku, USD lemah. Betul? Dalam keadaan ni, kalau kita tengok sekarang ni. Kalau dia, kita nak tengok yang ini, kalau dia naik ke atas dan dia ada 5 wave, anda nak tengok whether is a dollar move or yen move. Kalau dia dollar move, dia tidak memberikan banyak cerita kepada indeks. Faham? Dia indeks yen. Anda ingat yang tu je. Indeks yen. Indeks cuma lemah apabila yen kuat. Itu saja. Yes. Cek kepada dollar index. Kalau anda tengok dollar index ke bawah, it's not kalau ia basih ke bawah, pergerakan ini berakhir dengan 5 wave, maknanya yen yang lemah. Kalau yen lemah, apa first automatic yang anda fikir? Anda tengok yang ini buat 5 wave. Nampak kaitan dia? Okey, indeks kita boleh nak long. Okey, sekarang ni indeks mana kita nak long? Sekiranya ni pada semasa anda cuma trade dia, kalau anda terlepas this entry dekat kawasan sini, anda cuma trade dia dua masa. Sama ada dia buat satu lagi low anda cuma trade dia daripada sini, ataupun sekiranya dia buat this move. Nampak cara analisa dia? 3, 4, 5 dan buat marginal high. 1, 2, 3 untuk anda long. Either this move di mana yang ini dia break high, ini kena berlaku, this one kena berlaku, dan anda cuma trade dekat sini. Either one. Ini ataupun dekat sini. Faham? Ini untuk YM. Kita tengok kepada apa yang ada higher high. Okey. Anda cuma trade dia kalau dia buat dua benda ni. Sama ada dekat sini ataupun dekat sini. Ini yang pertama. Yang kedua, anda tengok kepada ES. Benda sama. Sama ada dia buat double correction ataupun dia buat new high, higher high dan 3 wave pullback. Satu lagi, SPX pun sama. Anda tunggu sama ada dia buat double correction ataupun higher. Faham? Nikkei, benda sama. Sama ada buat new high ataupun 3 wave pullback. Nikkei is showing something that is quite interesting, di mana kita ada higher high. So, Nikkei mungkin memberikan kita peluang yang untuk short term, kiranya this happen.
This, you only trade this kiranya USD JPY yang ini tadi. Tapi sekiranya dia pullback terus, ke bawah ni, direct jatuh ke bawah. Kalau anda tengok kepada sekarang punya ni, sekarang punya structure yang ini, dia tak ada divergence. Kalau dia pullback ke bawah ni, ini berapa wave? Kalau dia pullback daripada sekarang, ini jadi 3 wave. Kalau dia 3 wave dan dekat sini ada divergence, nampak? Ini ada divergence, apa akan jadi kat sini? Kalau dia terus jatuh kat sini. Sini dijangka akan ada 5 wave. Faham? Jadi sekali lagi, sekiranya ini jatuh, USD JPY week is either USD weak or JPY strong. Okay? Kalau ini jatuh, sekali lagi tengok dollar index. If movement ini berlaku, maknanya USD JPY jatuh bukan sebab JPY yang kuat, USD yang lemah. Faham? Jadi kalau USD yang lemah, JPY tak kuat, indeks buat apa? Indeks sideways ke atas. Sideways ke atas. Masih meneruskan pergerakan dia. Faham? Boleh? Nampak? Satu ni. I bet you tak ada siapa-siapa akan terangkan anda macam ni. Tak ada. Sebab saya tahu buku dia tak buat lagi. Buku dia ada kat saya. Saya tak publish lagi. Sequence ni satu. Kita nak tengok. Kalau anda perasan, saya tukarkan US dollar pair instead of A, B dan C. Saya tukarkan dia kepada W, X dan Y. Ni kaitan-kaitan dia. Satu structure dalam Elliott Wave. Saya tahu dia tak ada. Sebabnya saya tak publish lagi buku tu. Anda cari lah, tak tahulah ada orang buat. Okey, nampak macam mana kita gunakan structure dan sequence ni? Okey? Boleh? So kita nak tengok we are at that critical, saya dah ulang benda ni, kita berada tempat yang amat kritikal kepada movement market sekarang ni, sebab sekiranya ini adalah 3 wave, dan ingat kita berakhir dekat sini dengan divergence, if USD JPY ni jatuh lagi, dollar index jatuh, dan setakat ini kenaikan dia adalah dalam bentuk apa ni? Ni berapa wave? Kenaikan dia pada waktu ni berapa wave? Dalam 3 wave. If that is happening, okay, dan ini breakout bawah, that's it for dollar. Dollar habis. Apa anda nak trade? Sekiranya this one move bawah ini, buat satu lower low, apa yang anda nak trade? Euro terus. Dollar pair, sabar dulu. Dollar pair. Three wave. Okay.
And kita tak dapat tolak kemungkinan dia buat benda ni sebelum dia naik balik 3 wave. Tapi apa pun, kalau dia buat macam ni 3 wave, ini buyer market ke seller market? Even kalau dia buat benda ni, ini buyer market ke seller market? Ini masih lagi seller market. Sebab dia satu, dua, high kat sini adalah higher high. Sebab dalam 3 wave. Okay. GBP USD correction dia daripada ni, daripada dia tak buat higher high. Ini tengah buat correction. Selagi dia tak buat higher high kat sini, my view is still any downtrend. The only pair, US dollar pair. Yang lain-lain tak. Lain-lain tak ada high-high. Faham? Ini pun sama. Ini pun sama, hampir. You get. Tapi dia ada complete 5, 3 dan nampaknya we are that one. So you get masih ke bawah. Boleh, Edward? Yeah. It's not market ni, I don't see, nampak macam mana kita satu kepada sequence ni. Okey, sebab itu Edward ada hari ni, sebab itu saya bagi tahu hari itu yang ini anda short, anda long daripada sini, anda hold. Sebabnya tak ada lagi, dia tak sampai 1618. Ini tak sampai 1618. Semua pair USD JPY dia tak sampai lagi 1618. Tak sampai. Ini even tak sampai ni AUD JPY tak sampai. None of the pair dia sampai 1618. Tak sampai. Hampir. Kita tak ada lagi 5 wave. We don't have 5 wave. Dia masih lagi buyer market. Untuk JPY pair kita masih ada buyer market. If JPY pair ke atas, yen masih lemah, US dollar lemah, but ingat untuk indeks dia berada dalam wave 5. Unless kita ada seperti ini dia buat higher high. Anything kalau yang dia buat higher high, at the moment belum. Ini yang saya letakkan dalam Facebook. At the moment belum. Okey. Ini yang saya letakkan dalam Facebook. At the moment tak ada. Saya kena letakkan wave 3 dekat sini berdasarkan ini sebagai yang paling tinggi.
Nampak apa yang kita dah cover daripada hari Sabtu tu kan? Webinar Sabtu dan lain-lain webinar. Ini adalah paling tinggi. Kalau ini breakout atas ni, kita masih lagi dalam wave 3. Yes. The market is waiting for any info pada waktu ni. Whether 5 ni habis ataupun 3 ni akan extension. Okay. That's why I'm not really interested. Sebabnya it's either wave 2 pullback, kita dah habis ini sebagai satu wave dan kita ada satu correction yang besar dalam 3 wave. It's either that, senario 1, ataupun even 5 punya extension selagi dia tak break out sini punya divergence. Nampak tak the whole move adalah dalam divergence. This whole move adalah divergence. This whole move adalah divergence. Dan daripada high kat sini. So we are in Euro USD. Ini sebab dia. Anda masih long Euro JPY, Anda hold. Dia adalah rate yang sama. Boleh? Structure yang sama. Faham? Dia tak satu pip. Of course, tidak. Of course, tidak. Tak ada sama sekali. Okay? Tapi anda tahu, sekiranya anda jangkakan bahawa ini ke atas, ini pun anda jangkakan ke atas. Kita tak dapat jangka ini ke atas, ini ke bawah. Itu tak dapat. Faham? Boleh? Jelas? Boleh? Nampak? I hope. Seriously, tak ada orang akan explain macam ni. Nobody will explain to you. Okay? Dia tak satu pip. Tak ada. Dia adalah kepada structure. If anda jangkakan structure ni ke atas, ini pun anda jangkakan ke atas. Anda tak dapat nak katakan, oh, ini ke atas, ini nanti short. Oi, mengarut. Boleh? I hope you are very clear about the structure.
lagi menghala ke bawah. I'm expecting ZN untuk ke bawah. I expecting pada yang ini. This low. Okay, this is gold punya weakness. Dia tak satu-satu, ingat, dia tak satu-satu macam tu. This is gold punya weakness. Okay, this is gold punya weakness. Boleh? Gold naik. Yes, betul. Gold naik. 1, 2, 3, 4 dan 5. Can it rally from here? Unless ini rally ke atas. Apa kaitan masalah tengah saham yang naik? Okey, pada masa akan naik, pegangan tarik. Orang kena hedging kan position dia ke dalam saham, bukan hedging position. Dia hedging value tau. Itu salahnya, bukannya hedging position. Dia hedging value. Sebab itu kita ada precious metal seperti gold dan
sampai. Struktur dia sama, iaitu kepada silver. Faham tak? Okey, ini kita tak trade, dia tak sampai lagi. Tapi dia tak perlu sampai, dia boleh terus pergi. Kalau ini bounce ke atas dan kita dapati some negative sentiment berlaku, dolar dolar tetap lemah, something happen dalam market, ini akan naik. Faham? Ini akan naik, interest rate jatuh dan ini akan terus naik. Ini tak tunggu. Jadi clue dia adalah kepada ZN ni. Silver dah sampai and we are reacting dia mana. Dan nampak silver at the moment dia baru saja 3 wave. 1, 2 dan 3. Ini masih lagi sellers market. Ni masih lagi sellers market. Tapi kalau dia break out ini dan berakhir dengan divergence, apa yang anda dapat simpulkan kepada gold? Kalau dia break out ini dan dia berakhir dengan divergence. Nampak macam mana kaitkan dia satu-satu ni? Dan ini jadi buyer's market. Ini jadi buyer market. Jadi kita expect 3 wave dan at least 5 wave lagi ke atas. Gold follow. Gold follow. ZN akan ke atas. Kalau ZN ke atas, ni kita balik pada cerita ni. Kalau ZN, kalau gold naik, ni silver naik dan ZN ni ke atas, apa jadi kepada USD JPY, Azman? Ni saya satukan balik. Nampak cerita dia pusing-pusing situ je. Semua satu market. Apa jadi kepada USD JPY? Kalau ini naik, USD JPY ke mana? Tak. Ini jatuh. Ini akan jatuh. Ini jatuh. Kalau ini naik, ini jatuh. Punya long trend dia daripada sini. Dia punya ni tak sama. USD JPY. Dekat sini. Okey, dia daripada ni yang pecut ni. Okey, daripada yang pecut ni Okey. Ini menaik. Ini menurun. Nampak? Kalau ini naik, ini kita jangkakan turun. Ini kita jangkakan turun. Anda tengok kepada pasaran, kepada dolar indeks dan dolar ataupun sebab yen tadi. ZN interest rate. Exactly, Gusman. Nampak? Kalau interest rate luar, interest rate dunia jatuh, pelabur kat Jepun, dia tak interested untuk nak melabur kat luar. Better dia sibit dalam dia. Yen boleh kuat. Tak ada aliran keluar. Kalau nak masukkan fundamental, kita ada sebelum ni, iaitu balance of trade Jepun yang positif. Sekarang ni yang tak berapa cantik. Tapi balance of trade dia positif, duit dia tak mengalir keluar banyak. Duit orang beli kepada dia yang positif. Sebabnya ekspor dia lebih tinggi daripada import. Itu adalah something yang positif kepada nilai mata wang. Simple. Boleh? So gambaran kita, in conclusion, gambaran kita tak ada pertukaran. We are still seeing the same move di mana we are looking at we are at that simpang dalam market. Interesting nak tengok whether for you guys, kalau anda masih pegang untuk sini, dah letak BE, let the market decide. I'm expecting wave 4 dan berlaku until market proven that we are wrong. Maksudnya pada waktu semasa USD will be sideways.
Okay, indeks ke atas dan yen adalah ke bawah. That's what the daripada apa yang ni. So USD strength a bit dying down because of kita ada untuk dolar nampaknya the bounce dalam 3 wave. Ini adalah seller market. Instead of sebelum ni kita jangkakan 5, kita jangkakan USD punya kekuatan, nampaknya the bounce adalah 3 wave. Because this one is quite big untuk jadi wave 4. Dapat. Okay, more than 50%. Nampak? Selepas movement semalam, saya nak katakan ini 5 wave. Nampak macam mana satukan semua ni yang saya duk cerita selama ni? Boleh? Kali ni dalam sikit ya, Fan. Kali ni heavy. Ni masukkan sequence. Boleh, Man? Kali ni masuk dalam sikit. Jo, faham Jo? 3 wave, seller market. 5 wave, buyer market. Trending 5 wave. 3 wave adalah correction. Kita dalam sikit. Okay? So, because of ini, sebelum ni kita jangkakan wave 4 kan? Dan wave 5 kan? Wave 4 tak boleh 50%. Nampak? Tu dia. Jadi bila movement dia break ini, saya tak dapat katakan ini sebagai satu A, B dan C ya. Dia jadikan dia sebagai sebagai 1 2 3 4 5 ataupun zigzag ya. So A, B, C itu adalah seller market. So we are still looking at punya kelemahan. Di sini nanti it might have do this only, habis dah. Tetapi kita tahu wave 2 adalah sharp correction kan. Sebab tu saya tak tandakan dia sebagai wave 2 habis kat sini. Nampak? So higher probability satu lagi wave ke atas. Dalam 3 wave. Tapi yang ini anda tak long US dollar. Anda tak long dah US dollar. Not for you to long. Sebabnya ia adalah seller market. 3 wave saja. Okey? Okey, kita break sekejap 5 minit. Kita sambung balik dalam sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ada movement besar ataupun dia sideways je antara dua je. Jadi jaga-jaga sikit kita ada China yang mula bercuti dan untuk Golden Week dia, so expect pasaran Asia yang lebih senyap tu ke arah sesi London dan juga sesi US. Kita ada PMI yang ni adalah untuk final read, so not really banyak move. Malam nanti ini ada movement ISM manufacturing dan juga cerita mengenai stimulus package. So if we are looking at satu bacaan yang positif dekat ISM serta stimulus package dekat US, then you will see pasaran saham rally. Itu something yang kita tunggulah. Tak kisah mini, kita tak tahu order tu mini retail ke institution ke. Cerita dia when dia macam ni. If you want to understand how volume, macam mana harga ni, kita ada bid, macam mana price to move. Okay, kalau nak faham macam mana price to move, kita ada this is market price at the moment. Katalah kita ada satu market price pada harga satu. Okay, macam mana price to move. Okay, sekiranya kita ada dan this is the current price, sekiranya kita ada offer, orang offer nak beli pada harga 0.999. Ini offer. Tapi tak ada orang nak jual kepada dia. Tak ada. Adakah price tu move ke tak? Kalau tak ada orang yang nak jual kepada dia ni market price, dia nak beli murah. Sekiranya nobody is selling to this one, then harga tak ada ni, no transaction, price tak move. Market price stay dekat sini. Tapi if this order is filled, and then price market will move to here. Faham? Okay. And if this happen, there will be more ini adalah buy offer. Ataupun dia panggil sebagai adalah demand. Ini adalah demand. Okay? Bahasa betul dia adalah demand. Dia demand harga yang lebih rendah. Dan if somebody that one, then kalau ini order ini dah jadi market price. Dan there will be a lot of offers pada harga yang lebih mahal. Offers pada harga yang lebih mahal. Sekiranya buyer asal tadi, orang tak nak jual kepada dia. Market price pada harga ni dan volume dia adalah sebanyak nampak tak? Kalau volume besar, harga tu akan stay dalam sini. Faham tak? Harga tu stay dalam ni. Katalah tadi 5, kita ada 55. Harga tu lebih stay dalam sini. Tapi kalau volume tak besar, harga tu lebih, kalau banyak buyer masuk, harga akan keep on prepping up. Jadi kalau dalam low volume dan tak banyak orang, dia boleh habiskan yang ini saja. Dia stay sebab tu kita nampak market sideways macam ni. Macam ni je lah. Okay? Tapi kalau tak ramai orang dan tak banyak offer, ini tinggal 5, dekat sini 5 dan masih ada buyer masuk. 5, dia akan cepat naik. Itu boleh menyebabkan price
spike. Faham tak macam mana you see price? Jadi dalam low volume, you might see this spike sekiranya tiba-tiba ada satu order yang besar. Ataupun transacted order, spike. Dia habiskan ni, kata ada 50 order, buying order, dan dia letakkan at market. Maksudnya dia tak kisah dapat harga berapa. Dia ada 50, dia habiskan 5 ni, dia habiskan 5 ni, dia habiskan 5 ni, 5 ni dan terus. Ataupun ada gap, sini cuma ada seller pada harga 101, menyebabkan berlakunya gap. Ini nak faham apa itu price gap. Sebabnya dekat sini kosong, tak ada seller. Faham macam mana price dalam chart kita? Itu macam mana anda nak tengok, nak faham macam mana price. Ni basic habis. Ni basic dia. Boleh? Jadi dalam keadaan low volume, you might see this kalau tak ada any large orders. If they are large orders, itu yang jadi. Faham? So ada dua kemungkinan, whether we are seeing this ataupun tiba-tiba gap, either one. Besar punya move. Kalau tiba-tiba ada large orders, biasanya ini tak berlaku. Sebab buyer pun dia tak nak price dia slip kepada atas kan. Dia nak buy murah. Biasanya lah. Okey? Faham? Okey, tak ada perubahan daripada view kita, masih sama. There is no changes. We are still looking at extension at the moment berdasarkan structure untuk ke atas dan Japanese yen sekiranya indeks ke atas, Japanese yen ke bawah, dolar nampaknya lebih sideways. So view kita awal pada minggu ni bahawa dolar akan melakukan satu yang kuat, nampaknya tak jadi because of 3 wave movement dalam dollar index instead of 5 seperti yang kita lihat pada awal minggu ni. Pada awal Isnin, pada hujung market, pada waktu ni cuma 3 wave. 1, 2 dan 3, and current move is retracing more than 50%. Faham? Jadi ini tak dapat jadi wave 4, jadi kita ada wave 3. Nampak macam mana, sebab apa saya tak gunakan alternation dalam elliott wave? Nampak dah kenapa saya tak gunakan alternation ataupun kenapa saya tak gunakan truncation? Ini sebab dia. Kalau anda gunakan dua rule tu, anda tak dapat nak fokus. Kalau anda gunakan alternation, wave 4 boleh dalam, anda tak dapat nak gunakan elliott wave untuk fokus. Bila anda masukkan dua rule tu, buang dua rule tu, then kita boleh fokus market. Kita boleh faham structure. Nampak dah, Dil? Boleh, Dil? Dengar? Okey, itu sebab dia. Gunakan 1930 punya elliott wave sebab dia masa RN Elliott buat elliott wave ni, dia tak ada RSI, dia tak ada stokastik, dia tak ada tool-tool tu. Zaman ni kita dah ada kan, dan information pun is readily on the tip of your finger kan, volume dan lain-lain. Boleh? So nothing changes. So nampaknya US dollar dalam seller market, masih dalam seller market. So USD that one is still ke bawah. Ini boleh habis, but because we are projecting ini sebagai wave 2, so we are still expecting higher move, at least 38.2 lah. Dia boleh, dia mungkin habis kat sini. Tapi if it breaks here, 3 wave move, nampak tak? Ini 5 wave. 1, 2, okay. 3 boleh kat sini, 3 boleh kat sini. 4 and 5, whatever. 3, 4 and 5. Okay. If this one, seller market, we might have finished ni. Ataupun
because of this kita considerkan sebagai wave 2, then we might see this. We still might see this, or even kat sini. Faham? Market masih dalam keadaan ni. Okey. Kalau tak ada apa-apa soalan, kita masuk pada topik kita, menundukkan musuh terbesar dagangan anda. Okey. This is what we are. Kebanyakan kita dalam trading. The split personality. Kita sendiri dan juga diri kita sebagai seorang trader. That's why saya always point out this one kepada anda. You find out you sebagai seorang trader. This is you sebagai manusia biasa. Excuse saya punya ni. Ini impian badan yang saya nak lah. Bukannya badan panjang. Badan yang langsing. Kononnya. Badan saya. Bukan badan Joe ataupun Dil. This is you. Handsome. Ini tahun 2002. Okey. Dan ini anda sebagai trader. This is you sebagai trader. Okey. Sebenarnya, kalau tanya saya, ini adalah konsep yang popular lah. Sebagai seorang trader, we are conjuring an image ataupun menampilkan diri kita sebagai trader, and this is where your belief, kepercayaan anda kepada trading, and this is the belief yang filter, then this is the real world. Ini adalah dunia nyata. Ini adalah real world. Real world. Dunia nyata. Dia apa image yang anda project kepada diri anda sebagai seorang trader. Sebab kita ingat kadang-kadang kita jadi orang lain. Umur 15. Kita jadi orang lain bila kita trading. Sebenarnya tak. Sebenarnya tak. Kadang-kadang bila kita trade, kita try to conjure an image ataupun membuat satu kita ingat kita trade lah itu. That's why anda tak dapat tengok benda ni sebagai hobi tau. Anda tak dapat tengok trading ni sebagai bahasa orang tengok dia tak apa, ini buat part time. Ini untuk ni bahasa-bahasa yang silap. Part time ataupun i.e. hobi. Okey, hobi. Ataupun nombor 2 adalah saya nak extra income. Ini adalah fallacy ataupun kesilapan yang ramai buat. Extra income. Okey, ini adalah kesilapan yang ramai buat. And in the meantime, dia pakai duit saving. Ini masalahnya. Instead of anda pakai duit lebih. Ini silapnya. Ada siapa-siapa tak setuju dengan benda ni? Oh, lepas tu semua nak jadi full time lebang baru dapat trade. Tak. Saya tak maksudkan macam tu. You can do part-time business. You can do full-time business. But, whether you buat part-time, whether you buat full-time, the commitment tetap sama. Bezanya, tempoh masa yang anda berikan, tapi yang samanya adalah kepada disiplin yang anda buat. Itu suka-suka. Itu suka-suka. Macam mana kita tahu kita buat dia sebagai hobi? Ada masa aku trade lah. Ada modal nanti aku letak lah. Itu bisnes yang lepas tu dah tanya, macam mana nak buat duit? Memang tak lah. Nak cerita konsistensi, tak ada dekat situ. Sekali-sekala buat, sekali-sekala tak. If itu yang anda sedang alami sekarang, anda alami sekarang, bagaimana untuk kita tackle dia? Tak kisah anda,
Yes. Bahasa dia memang kita buat part-time. Ramainya part-time trader. Semua kat sini adalah full-time trader. Masalahnya, you are approaching it tanpa disiplin. Macam mana kita nak bentuk disiplin tu? Dia bukannya start daripada belajar support resistance. No, it's nothing to do with, yes, dia ada kena-mengena, tapi dia bukan bermula dari situ. It's nothing to do with that to start ya. Yang pertama anda kena tengok you. The most important factor dekat sini adalah anda. Saya digress sikit daripada sini sebab kalau tak kita we will be saya tengok nama-nama dalam ni ramai yang dah tengok berulang, ada yang baru, I know. You dalam nota sebenarnya. You look at yourself. Okay? Buat anda punya budget. Do your annual. Buat anda punya budget annual. Anda nak start business ni, anda kena tengok keupayaan kewangan anda dahulu. Faham tak? You look at your annual finance. Anda tengok kewangan anda untuk setahun. Bukannya, duit bulan ni aku ada lebih $50, aku depo $50. Ada lebih $10, aku letak $10. If that is the way anda ni, itu adalah hobi. Kalau anda buat benda tu, tak payah belajar banyak. Anda belajar ini support, ini resistance, sini buy, sini sell. Dia jadilah. Tak jadi. Jangan cerita konsistensi. Ada duit, ambil. Bulan depan buat lagi nasib, jadi. Tak jadi. Anda buat yang tu. Tak payah nak belajar terlalu banyak, buang masa. Seriously. But if you are serious about making money and looking at this sebagai satu business, path dia lain. Nampak? Path dia lain. Okay? Anda kena prepare daripada sudut business. Anda tak dapat prepare sebagai orang nak bekerja sebagai trader. Beza, jauh beza dia. Ya? Ada account, suruh adik trade kan. Itu benda-benda dia. Lepas tu kita tak dapat nak komplain. Duit hilang ke tak hilang kan. Sebab orang lain trade. Itu contoh. Okey. Itu contoh. Okey. Ada orang menjawab. Okey. Annual finance. Buat annual financing anda. Buat annual finance anda. Ketahui berapa sebenarnya yang anda boleh melabur. Ini adalah income dan ini adalah anda punya expenses. Buat dia untuk setahun. Tolong buat dia. Selagi anda tak buat benda ni, anda tak akan tahu orang bisnes apa, dia tak tahu duit dia ada berapa. Tak dapat. Anda kena tahu keadaan kewangan anda baru start bisnes. Jangan kata, bulan ni aku ada lebih ni, kita start bisnes macam ni. Mana dapat? You need to do all this dulu. Senarai kan. Okay? Dan daripada situ anda tengok berapa retain income yang anda ada. Baru anda tahu berapa risk tolerance anda, berapa anda apa target nak set, berapa sebenarnya anda boleh sanggup lebur. Boleh lebur ke tak duit tu, takutnya anda ambil duit daripada expenses, duit yang anda nak letak saving. Tak dapat. It must start from here. Okay? Itu langkah pertama. Berapa sebenarnya, dan daripada sini anda decide berapa sebenarnya anda nak simpan sebagai cash saving, sekiranya ada emergency, cash saving, dan berapa sebenarnya anda ada untuk nak trade ataupun disposable, duit lebih. Saya definekan dia sebagai kalau tak bekerja, kalau tak ada apa-apa, kan, tak ada income, duit ni tak kacau. Berapa sebenarnya disposable, duit lebih yang anda ada? I don't know.
I don't know. Kita tak dapat katakan dekat Malaysia semua tengok satu-satu candle, dekat Indonesia tengok satu-satu candle, sebab dekat Indonesia I know a group, quite a few numbers of group yang dulu lah, sekarang ni saya tak tahu, yang buat elite wave. Dalam original group saya, Gusmin, yang tahun 2009 tu, I have two Indonesian guy. Dua orang dari Indonesia. And they are still active. I don't know whether lama tak ada contact dia orang. Tu seorang dekat mana? Seorang dekat Jakarta. Seorang lagi saya tengok dekat mana. Tu kita orang ada dulu ada Yahoo ni. Yes. Tapi the way they explain tak sama macam saya kan. Elite wave bagi saya cuma signboard. Tak penting pun. Saya gunakan rule dia saja. Sequence tu yang penting. Yes. Sebab ramai takut tengok macam susah. Mana ada susah? Jadi tak susah pun. Okey. Anda buat yang ni dahulu. Boleh? Dan anda tahu berapa disposable income. Daripada situ, ini adalah A. Ini adalah A. Pecahan dia. Anda buat anda punya chart. Daripada expenses anda, jadikan dia sebagai satu line resistance. Berapa yang anda perlu untuk setahun? Bukannya, trade bulan ni buat 2,000. Kalau boleh buat 2,000 setiap bulan, boleh. $2,000 setiap bulan, bolehlah aku financial freedom. Itu kalau berfikir macam tu, itu macam berfikir orang bekerja. Itu tak dapat. Anda kena buat dia kepada annual, panjang, setahun. Setahun. Berapa sebenarnya anda punya your target? Berapa cukup untuk setahun? Bukannya bulan ni trade jadi 5,000. Bulan depan trade jadi 2,000. Konsisten boleh buat 2,500. Dah boleh dah. Aku nak jadi full time trader. Kalau itu cara berfikir anda, nasihat saya jangan jadi full time trader. Anda akan hangus duit tu. Anda kena fikir panjang. Anda tak dapat fikir macam orang bekerja. Sebab income daripada trading, dia tak sama tiap bulan. Saya bagi tahu awal, dia tak sama. Langsung tak sama. Okey? Ada bulan yang dia macam bisnes, ada bagus, ada tak bagus. So, anda akan gunakan sistem yang sama, faham tak? Okey, market tu berubah-ubah. Jadi ada masanya sistem anda tak membaca market dengan cantik. Waktu tu anda tak perform, anda punya income tak cantik. Waktu market dia tengah baca market dengan cantik, kecuali anda tak ada pakai sistem. Anda main tak. Macam tu jadi tak jadi habis semua. Jangan buat benda tu. Tak dapat juga kata Gusmin. Ada trader yang cuma tengok candlestick dan dia bukannya kepada teknik. Seriously Gusmin. It's not about the technique. It's about your position sizing. It's about position sizing. So, elite wave ada kelebihan dia. Masing-masing ada pro and con. Rahsia dia, ada masa baca candlestick cantik. Ada masa baca structure tak cantik. Okey, bila structure tengah sideways, payah nak baca kan. Waktu tu candlestick atas bawah buy, sell, dia buat duit. So, rahsia dia is to know what is happening dalam market. Rahsia dia adalah kepada position sizing. You know your system. Pada waktu ni saya akui 3711 tak cantik. Saya bagi tahu betul. Sebabnya kita dalam sideways market. That's why. Saya dah bagi tahu daripada bulan 8 itu. Dia tak cantik. Sebab the trending market dah habis. Kita tengah sideways dalam wave 5. But when we do see trending market balik, pada waktu tu you maximize it. Okay. Buat chart anda. Your financial freedom figure. Okay, this is how you tackle your that one. And where is you now in terms of passive income? Not your active income. Sebab active income dia terdiri daripada active
dan juga pasif. Aktif ni kita bekerja, anda spend masa, anda trade dan sebagainya. Ya. Dan ini adalah pasif. Pasif tu anda melabur dan dapat pulangan yang tetap tiap-tiap tahun. Ini pasif. Boleh? So, passive income anda berapa? And di sinilah anda device, anda punya strategi untuk nak naikkan passive income dan turunkan anda punya expenses. Expenses anda, it all depend on your lifestyle, gaya hidup. This is the amount that you have to pay, itu saja. Okay? Boleh? So, you work out this. Semua ni, bukannya kepada anda nak belajar kat mana support, kat mana resistance. You will work out this. Then anda ada target. Yes. That's why bila anda listkan anda punya expenses, then anda tahu duit anda ke mana. Faham? And this is when, bila it come to money, bila nampak duit yang anda spend untuk some type of lifestyle that you want to maintain, if dia bukan need ataupun keperluan, dia cuma luxury ataupun mewah, then anda boleh kurangkan dia. Kalau anda tak buat benda ni, anda tak nampak duit anda pergi, nampak tak? Anda kena buat benda ni. Barulah anda ada dapat naikkan retain expenses. Retain pula. Retain income, bukan expenses. Kenapa retain expenses? Retain income. Lepas ni nanti saya kongsikan. Retain income. Retain expenses. Income. Barulah anda boleh tingkatkan retain income anda. Yep. Nak ubah mindset, anda kena tengok kos dia kepada hidup anda. Dia manusia ni, dia kena tengok. Anda tak buat benda ni, anda takkan nampak. Daripada sini then only you can see mana duit anda pergi tau. Selagi anda tak buat benda ni, anda trade macam tu lah. Trade jadi duit. Anda ingat tadi, padahal duit tu duit expenses. Anda letak dalam trading, dia jadi duit, anda withdraw, belasah dia pergi tempat lain. Habis. Kita ingat kita berduit dengan withdraw tadi kan. Sebab kita trade dekat online, tekan jadi duit, macam duit senang. Itu minda kita. Bila withdraw, tak, dia belanja tempat lain. Dia tak pergi cover balik expenses dia or whatever. Kadang-kadang ada yang bagus sikit, dia cover balik expenses dia. Tapi lepas tu, dan lebih tadi, lepas tu dia ingat, dia dah untung mengatasi rugi pada dia. Padahal dia tak pernah rekod pun daripada starting dia trade sampai kepada hari ini berapa sebenarnya duit dah keluar. Nampak? All this will give you meaning kepada trading anda. Okay? Buat benda ni. Yes, sebab dia online. Benda yang online kita tak rasa. Sebab dia macam duit senang. Macam tu lah. Okay. So, looking at this, then only you look at berapa anda punya disposable income yang anda boleh work to gunakan, to invest. This one. Sebab itu saya gunakan bahasa invest in a system and invest in trading. Bukannya anda nak trade. Anda trade satu sistem je. This is when anda invest dalam trading. So, when you talk about investment, there must be a target or objective. There must be satu risk of ruin dia. Berapa yang kita kata dia investment tu tak jadi. So, your objective jelas, sama ada daripada sudut duit,
Ini adalah bila anda buat anda punya objektif. Hari ni saya keluarkan habis-habis ni. tak ada ni. Nampak? Dia you have to give meaning. Berapa lama, apa, bilanya aku nak capai financial freedom. Okay, ni mungkin 10 tahun, 15 tahun, 10 tahun or whatever. Then berapa duit yang aku perlukan untuk kurangkan dan naikkan aku punya passive income dan kurangkan defisit ini. Daripada semua ni, then barulah trading anda ada makna. Withdrawal tu ada makna, ada tempat dia nak pergi. Boleh? Selain daripada tu, you have to put your risk of ruin. Risk of ruin. Bilanya kita kata bisnes ni tak jadi. Yes, masalahnya ramai yang letak time benda yang tak masuk akal. Dia letak 100, dia nak jadi 100 besok. Itu tak logik. When you put all this, then anda boleh berfikir waras tau, tanpa bukan depan cat. Anda rancangkan yang ini dahulu, then anda boleh jadi manusia. Kalau tak, ini akan kacau. Benda ni, kepercayaan yang tak masuk akal, dengan marketing yang ada, dengan kawan-kawan tunjuk kaya kan. Padahal minum kita belanja dia minum lagi. Kalau makan kita belanja dia makan lagi. Tapi kalau tengok cat dia, dah beli apa-apa lah, dah beli Facebook. tu cerita dia. Okay. So dalam investment, objektif, selain daripada anda punya target, you need to put berapa. Ada dua part of objektif. Yang pertama, target anda kalau loss, apa limitation dia? Target anda kalau win, berapa target dia? There must be satu target. Bila anda buat benda ni, then anda tahu berapa yang anda kata aku stop business tu. Berapa? So this will be your risk tolerance. Berapa yang anda sanggup risikokan kepada disposable income anda? Adakah anda akan risikokan kesemuanya ataupun anda risikokan sebahagiannya terpulang kepada anda? Saya tak dapat katakan 30%, 20%, 5% sebab makna duit berbeza kepada semua kita, terutamanya when it comes to disposable income. Faham? So you risk tolerance. That one anda sendiri. Nobody can tell you what is the right amount, the right percentage, because makna duit tak sama. If you have a high active income, your disposable will be higher if you control your expenses. So mungkin anda boleh ambil risk toleransi risiko yang lebih tinggi. So anda determinekan daripada satu jumlah dalam ni, katalah anda ada 1,000 ke 10,000 ke whatever, then anda tahu berapa percentage dia yang anda tengok duit ni dah rugi. What? Ataupun anda sanggup rugikan kesemuanya. Depend kepada anda. Boleh? Now, step yang kedua. Bila anda dah settlekan kepada diri anda, settlekan benda ni, step yang kedua dalam bisnes online anda ni, okay, dalam bisnes online anda ni adalah kepada equity usage. Anda dah ada modal, anda dah tahu risk tolerance anda, then anda fikirkan caranya. Belum, anda belum cerita teknik lagi ni. Biasa trader, dia skip benda ni. Dia skip benda ni, dia skip nombor 2 ni. Dia terus, trading, belajar trade, letak duit. Jangan buat mistake saya. Tolong.
Anda semua pun jangan buat mistake itu. Boleh? Sapri? Wah, lama tak nampak nama. Okey? Adin, faham Adin? Okey, boleh. Jangan buat mistake yang itu. Sebab trading bukannya tikam-tikam. Ini adalah bisnes. Ia bukan hobi yang anda ada time anda trade. Ini semua cerita-cerita marketing. Ini semua cerita-cerita marketing ya. Kita cerita pasal bisnes. Dia hendaklah dilihat sebagai online business. Sebab you are doing online business. You are doing, tak kisah anda part time ke apa ke, you need to do this dulu. Yeah? You need to do this dulu. Bahagian kedua adalah bagaimana the system yang kita ikut untuk nak gunakan equity kita. Okey. Ini adalah equity usage, ataupun bahasa dia adalah position sizing model, tapi saya gunakan bahasa senang faham dulu. Equity usage to achieve objective. Okey. Objektif. Okey. Jadi anda ada, ini bukan hanya kepada trading tau. Ini semua adalah kepada duit tadi yang anda nak melabur. Di sinilah anda come up with satu investment portfolio. Okey. Kita ceritakan sampai part ni je. Part 3 adalah teknik ya. Anda boleh test lah apa-apa teknik. Okey, investment portfolio, kalau anda trade dia secara aktif, ada dua. Yang pertama adalah your fixed income. Okey, ni kita pernah ceritakan sebelum ni. Fixed income security. Yang kedua adalah kepada variable income ataupun benda yang turun naik berubah-ubah harga dia. Okey. Jadi dalam fixed income security, anda adalah untuk mendapatkan pulangan tetap. Dalam variable income, pelaburan anda adalah kepada perbezaan harga. Ada dua beza dia dekat situ. Okey. High risk anda boleh letakkan daripada anda punya disposable income. Anda letakkan ini high risk, but masalahnya ramai tak ada buat. You can look at this model. 60%, 40%. 60%, 40%. Okay? Daripada disposable income ataupun jumlah yang anda nak laburkan. Katalah kita ada, bila anda buat benda ni, anda ada $1,000. Kita ambil dolar lah. $1,000. Duit lebih dalam masa setahun. Itu RM4,000. Make sense? Boleh Fan? Alam? Alif? Azman? Din? Ya? Yep. Dia tak ada cerita high risk, high gain. Cerita dia adalah what is the right risk. Tu biasalah Edward. Itu memang dalam bidang kita sebab dia jadi bidang marketing. Dia tak dapat. Tu beza dia. Okey. So katakanlah kita ada 1,000. So 600 dekat sini, ni dah kita pernah ceritakan, dan 400. In which instrument saya tak boleh bagi nasihat pelaburan. Anda pergi cek kat luar ada banyak. Anda boleh pergi dekat, contohnya dekat website ni, anda boleh pergi ringgit kan. Contoh dia bagilah mana ni website yang anda boleh tengok. Okay, anda boleh ringgit.
ringgit.com. Okay. Ada banyak. Anda study dia orang ni kan. Study dulu. Study. Ada banyak dalam ni. Okay. Dan letakkan ringgit.com. Dalam tu. Ringgit. Ringgit tahu je ringgit. Okay. Aduh. Nah, okay. Dan anda tengok apa instrumen yang anda boleh masuk, letak duit dan sebagainya. Okay. Yang dekat sini, fixed income, target something yang ni, annual. I'm talking about annual. So, put your target annual untuk your disposable tadi. Okay. Maybe some target will be put a ballpark dia kepada anda, put kepada 30%. That is the industry standard. If you can get this 30% annual pun dah cukup bagus. Itu tinggi kalau nak tahu. Itu tinggi. I'm telling you, itu tinggi. I'm not talking about trading. I'm talking about annual untuk anda punya pelaburan. Ada siapa-siapa yang berlabur setiap tahun dapat 30% dalam fixed income dah? Ada tak? Jarang. Kalau dulu-dulu, zaman dulu kan, yang ASB masih 12%, 11% kan. Kita awal tahun tu kita punya senyum, wow. Yang baru-baru ni mungkin tak faham maksud saya. Dulu-dulu ASB tinggi. Tabung haji tinggi dulu. Kan? Yang baru-baru mungkin tak tahu. Okey. Put dia. So, kalau anda tahu, di sini biasanya boleh generate, kita letaklah something yang masuk akal. 5%. Daripada ni, kalau 30%, daripada 1,000, we are talking about 300. Okay? 300. Itu banyak. Kalau anda nak dapat 3,000, letakkan sini kosong belakang dia. Itu je. Janganlah duit kecil nak dapat banyak. Itu mengarut. 1,000 jadi 3,000. Come on lah kan. Itu 300%. Tak banyak bisnes ni apa. Mana bank boleh bagi? Bank pun tak boleh bagi. Dia trade, dia kata dah, come on lah. Buat benda masuk akal. Okay. 5%. That's good. Seriously. 5%. Anda boleh tengok kepada saham dengan dividen. Anda boleh tengok kepada REITs. Anda boleh tengok kepada fixed income or whatever. Cari. Ada banyak. Fixed deposit, ada banyak. Tengok-tengok apa yang ada. Okay. 5%. 5% of 600 is berapa? Okay. Berapa kali kita buat benda ni, saya kena kira balik. 5% of 600. 5.05. Itu dah 30. Ini adalah $30. We are talking about dollar, $30. Okay. Kalau anda tadi ada ni 300, di sini anda target 270. This is your target, 270. I'm talking about annual. Jadi 400 nak buat 270, itu adalah 270 bahagi dengan 400. Itu adalah 67.5%. 67.5%. Kalau kita bahagikan dia kepada 12, we are talking about monthly target of 5.625% 1 month. Sekali lagi saya ulang. Kalau ada target 67.5% setahun, ke atas modal 400 untuk buat 270 setahun, you are talking about 5.625% sebulan. Achievable? Selain daripada tengok pulangan, you need, tak compound. This one is clean, tak compound, tak ada. Saya bila compound dia, Jom? Bulan
lepas 3 bulan saya akan satukan balik, tengok balik. Faham? Bukannya bulan ni dah naik 7%, bulan depan dah naik. Tak, saya buat 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Ya. Tolong buat benda ni. Modal saya $100 je bang, return income saya. Buat based on 100. Jangan buat benda ni. Start somewhere, start slow. Anda ada modal kecil, buat cara kecil. Jangan buat benda mengarut. Bukan setiap bulan compound tak dapat. Kalau tak, anda akan terpaksa turun naik. Banyak sangat kerja dia. Buat dia 3 bulan sekali. Okey. So daripada sini ini anda punya target sebulan. Jadi 400 kita darab dengan 0.565 anda cuma nak buat 22 bukan 22 dolar. 500 22 dolar. 22 dolar sebulan. Kali 12. Berapa? Kali 12. Ya. Kita cuma nak buat sebanyak 22 dolar 50 sen sebulan. Anda ada 400, boleh tak capai 20? Ini nombor-nombor yang saya harap masuk akal. Bukannya 400 tu nak buat 400 minggu depan. Tak. We are talking about 5.625 ataupun $22.50 sebulan. Boleh? This is apa benda yang anda nak buat, nak ni dalam anda punya ni dalam anda punya sistem dagangan. Start daripada diri anda. Okey. Barulah kita bercerita pasal anda settlekan apa anda nak, anda settlekan anda punya risk tolerance, anda settlekan ni, barulah kita buat apa? Barulah kita buat kepada nombor 3. Dan saya pisahkanlah position sizing model, dan last sekali ini kita akan expand lagi, dan nombor 4 adalah kepada trading system. Trading system. Ini langkah-langkah, tapi anda settlekan yang atas ini. Ini semua adalah untuk anda menguasai diri anda. The whole thing. Dengan topik kita pada hari ini, the whole thing. Semua ni. Anda start daripada step yang ini dahulu. Bukannya kepada trading system dahulu. Kadang-kadang ada yang sedihnya, ni cerita pagi tadi kalau nak tahu. Saya bangun pagi tadi, ada few miss call. Saya bila tidur saya mutekan phone. Saya bangun tidur, saya nampak ada 117 miss call, nombor yang sama. Tak tahu siapa. Saya tak ada nombor dia. So saya message, tak tahu nombor siapa. So ni rakan lama lah. Ni cerita berlaku pagi tadi ni. Rakan lama. Dia terima duit VSS. Ni cerita biasa lah. Faham tak? Bila saya sebut duit VSS tu dah faham lah. Hilang kerja. Dan dia belajar, bukan VSS saya. Ni lebih daripada tu, Jo. Lebih daripada jumlah saya. Dia bekerja lebih daripada 20 lebih tahun. 20 lebih tahun. Ni rakan lama lah. Rakan lama dan hilang kerja. Dia hilang kerja pada last year lah. So dia tahu saya. Saya tak tahu dia trade. I don't know dia trade, kan. Dan dia trading duit tu dalam,
dia ada dalam 700 lebih ribu lah. 700 lebih ribu. 700 lebih ribu. 700 lebih ribu. Bayangkan, 700 lebih ribu. So, saya tanyalah, 700 lebih ribu. Saya daripada duit VSS, dia ada duit lain lah. Dia letakkan. Okey, dan dia berharap dengan trading ni. So, dia somehow, dia tahu saya trade. Cumanya saya tak tahu dia trade. Sebab saya, Facebook saya tu, dalam tu semua trader saja. Ataupun yang cerita perfume saya lah, 2 je. Kawan saya dalam Facebook saya 2 je. Sama ada trader, wife saya, anak saya, mak bapak, adik, beradik pun tak ada dalam Facebook tu. Yang tu Facebook lain tapi saya tak aktif. Yang Facebook satu ni saya aktif. Dulu dia ada dalam tu, saya pun remove dia. Tapi dia masih tengok saya punya posting lah, dia follow. Okay. Ceritanya, duit dia tinggal lagi puluh-puluh lah. Puluh-puluh. Saya pun tak ingat berapa. Puluh-puluh. Dan dia, akaun dia nak burst dah. Dia masih hold position daripada awal tahun ni. Dia masih hold position daripada, bukan awal tahun ni, daripada bulan 3. Bulan penting lah dia buat apa, dia forex dan juga kepada saham, dua-dua. Saham dekat bursa ada, saham dekat US ada, semua rojak habis. Semua ada few broker dan few account lain-lain. Semua dihantar saya. Ada yang daripada last year. Masalahnya dia masuk penny stock. Faham tak, Gusmin? Stok yang tak jalan. Tu dia. Dan tak jalan. Bukan semua counter naik. Ni masalahnya bila anda masuk kepada IPO tu. Ni masalahnya. Okey, dan sebab tu saya dah bagi tahu dari dulu, saya tak percaya kepada IPO. Saya sendiri pernah kena dan sampai sekarang selagi saya tak nampak rekod company tu, selagi tu saya tak akan trade dia. Saya tak akan beli saham dia. Dan cerita dia, duit dia nak akaun dia dah start ada broker Malaysia ni ada margin call, maksudnya kena letakkan margin lah. Dia memang habis duit dah. Memang dah habis. Dan tujuan dia message saya bukan nak pinjam duit. Tujuan dia message saya, dia nak tahu apa nak buat. So nasihat saya cuma satu je, tutup semua position. At least you salvage whatever you got and start balik. Kalau nak trade, nasihat saya jangan trade dahulu. Anda gunakan duit anda sebelum ni tak ada hutang, dia pun tak ada hutang. Nasib baiklah tu semua dia tak ada hutang. Dan rehat dahulu. Rehat dulu dan jangan fikir pasal trading dahulu. Yes, IPO don't. Saya anda cerita apa IPO, orang cerita apa, saya takkan percaya. Itu je. Saya nak tengok rekod dia. Dia tak kisahlah dia naik 1 juta ke, lepas tu suka hati dia lah. Saya tak nak ambil risiko. Itu je. Okay. Benda-benda macam ni lah. Dan dia melangkaui benda ni semua. Ada semua pun tahu cerita saya. Benda sama. Dan dia cuma kepada ini. Dan ini adalah apa yang lazim berlaku. Lazim berlaku kepada kita. Kita semua cuma nak tahu macam mana nak buat duit dalam market tanpa melihat persiapan kita kepada market. Kita cuma nak tahu market tanpa kenal siapa kita, tanpa melihat kepada kepercayaan yang sesuai kepada market. I know some of you dah terkena pun benda ni, and I hope anda belajar sendiri. Okay? Saya kat sini cuma dapat kongsikan pengalaman saya dan saya rasa a lot of you guys are going through that also. So, sama-sama kita ingat mengingati, sama-sama kita berkongsi dan tengok apa saya dapat tunjukkan, apa yang jangan dibuat dan sepatutnya dibuat. Yes. Dungat, nasi dah kerja kan sekarang ni. Then okay. Dah lah. Okay? Boleh? So, I hope apa saya kongsikan ni bermanfaat kepada anda. Don't do past mistake. Don't do those. And it's all about management. Tak kisahlah orang cerita apa pun,
stick to that. Saya bagi tahu betul. Everything ada dalam ni, anda boleh rujuk nota ni, dan I hope semua saya kongsikan ni menjadi teladan lah. Oh, okey. Jual nasi lemak. Boleh, nanti saya pun nak order. Okey. Semua ni dalam ni. Okey, invest dalam satu sistem. So I think most of us went through that. Trade your system. Ayam berempah. Kita makan. Okey, jumpa lagi pada malam nanti. Hilmi pada jam 8 dan saya pada jam 9. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Thank you. Fan, Jo, William, thank you. Rusmin, Dugan, thank you. Iniom, thanks. Jack, thank you. Azmi, Pendi, Aikal, Lam, Azwan, Nur Fahana, thank you. Thank you. Vincent, thank you.